Dia macam ni, masa dalam PC Akta Finas 1981, saya dah terangkan kepada media bahawasanya 50,000 K lesen untuk YouTubers yang dikatakan lesen Finas 50,000 untuk YouTubers itu adalah satu pembohongan yang tidak bertanggungjawab dan ia telah spread out lah. Dia dah spread out dan makan minda netizen. Dan perkara itu telah saya terangkan dalam PC Akta Finas 1981. Malangnya, apa yang saya cakap tu tak keluar dalam media report. Dan dalam media report pun tak bagi tahu tentang perancangan kami, perancangan gabung anak seni ini untuk buat satu akta konten kreatif, iaitu satu akta yang melindungi hak karya-karya semua content creators, iaitu pengarah, produser, penulis skrip, pelakon, melindungi juga pekerja-pekerja filem. Dan sekarang kita dah tahun 2020 dan tahun depan kita 2021. So sekarang kita dalam new era. So it's impossible dalam akta tu you tak letak sekali YouTubers yang buat content kreatif. So that is our main concern, sebab industri seni ni kita ada Akta Finas 1981 yang dah berusia 39 tahun. Ya, cuma dia ada beberapa pindaan. Dan ketika akta ni dibuat dulu, tak ada social media platform. So now, bila zaman dah berubah, you have to evolve according to time, you see. And then selama ni kita tak ada akta khas untuk industri kreatif content provider kan, untuk karya-karya kita. Jadi of course bila kita buat akta ni, kita sedang dalam perancangan, kita mahu masukkan sekali media sosial platform, iaitu khas untuk YouTuber yang buat konten kreatif sahaja. Siapa yang macam buat drama ke, yang buat macam short video like 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, stuff like that. So sebab itu kita sarankan lesen. Tetapi lesen ni taklah berharga 50,000 K. Mustahil. Dia kenapa mustahil? Ini pun saya dah terangkan di PC kami, iaitu 50,000 K itu adalah paid up capital. Paid up capital dalam bentuk dokumen, dalam bentuk dokumen bawa ke Finas, mengatakan okey Finas ada 50,000 paid up capital dalam company saya, dan saya layak untuk memohon lesen. Lesen untuk sebab itu hanya untuk lesen untuk syarikat sdn berhad, lesen penerbitan syarikat sdn berhad yang ada paid up capital 50,000 dalam bentuk dokumen, bukan duit 50,000 bagi ke Finas, tidak, tetapi dalam bentuk dokumen. Jadi kita akan dapat lesen, iaitu hak untuk buat penggambaran, kita buat distribution, pengedaran, dan kita ada hak untuk pameran ataupun tayangan. Dan harga lesen untuk syarikat penerbitan sdn berhad adalah 2,500. Jadi tidak ada timbul isu YouTubers pula kena bayar lesen pada Finas melebihi, gila-gila punya melebihi daripada penerbit arus perdana. See? So itulah saya kata ini adalah satu spin atau pembohongan yang tak tanggungjawab sama sekali. Malangnya statement saya yang itu tak keluar dekat dalam media report, ya. That's how it happens, this whole thing. Saya sudah, netizen tengah marah, saya faham kenapa mereka marah. It's because that 50K is stuck in their mind, dan itu sangat unfortunate lah. So saya terima kasih pada Hafiz kerana nak interview saya lah tentang perkara ni kan. It's the things out there that's happening right now. Okay, dia macam ni, bila kita nak create satu akta content kreatif, macam saya kata zaman dah
dah step up, dah ke depan. Ini sekarang tahun 2020, tahun depan 2021 dan akan jadi seterusnya. So, Akta Finas adalah sebuah akta perbadanan, dan kita bukan nak tukar Akta Finas tu, tetapi kita nak hadirkan satu akta baru yang melindungi hak semua content creators, macam saya katalah, all the people in the film industry, TV, penyanyi, pemuzik, termasuklah YouTubers yang buat content kreatif, producers, directors, semua itulah, penulis skrip dan sebagainya. Jadi bila you ada akta untuk melindungi, it's impossible pula you tak ada lesen. See? Macam tak kena kalau tak ada lesen. Sebab akta yang kita nak lindungi ini adalah hak cipta, royalty, karya-karya kita tidak dicetak rompak, tidak dicuri, tidak diedit-edit, dipotong-potong, dan saya memang tengok begitu banyak filem-filem Melayu, sama ada diedit, ambil sketul, drama-drama pun diletakkan di atas channel YouTuber. It happens, terlalu banyak. Dan ini menyalahi undang-undang, you see, because you tak ada lesen untuk penggambaran filem itu atau karya itu atau drama itu. You tak ada keluar bajet, you tak keluar modal. You tak ada lesen untuk pengedaran, you tak ada lesen untuk pameran, you tak ada lesen untuk tayangan. So, dalam erti kata lain, memang you dah cetak rompak hasil itu. So, bila itu terjadi, ia menyalahi undang-undang. Macam juga muzik, you tak boleh ambil muzik, you letak dekat dalam you punya channel sewenang-wenangnya, you kena minta izin, you see. Macam kita, bila kita buat TV lah, kita pakai muzik dan kita kena minta kebenaran daripada recording company dan dia ada amount untuk bayar tentang berapa sekian atau berapa minit kita pakai muzik tersebut, sebab dia ada copyright, you see. So, perkara-perkara begini. Jadi, untuk YouTubers, kalian ada karya-karya yang kalian buat sendiri, yang original, content creator yang think out of the box dan sebagainya, kan? So, you mesti nak karya you juga dilindungi supaya tidak orang lain tidur, ambil dan curi idea dan sebagainya. So, these are the things, kan? Selain daripada tu, kita offer to provide macam keselamatan, insurance if something happens to you during the shoot, let's say difference between penggambaran secara arus perdana, katalah kita shoot filem TV yang dah ada TX date dengan TV station, so kita boleh buat kita punya jadual according to lokasi, jadual pelakon, kru dan sebagainya. Tetapi kalau untuk YouTubers, you all akan shoot bila-bila masa you rasa nak shoot ataupun you dah ada jadual, tetapi it's easier for your timeline because timing you is easier compared to us, you see. Tetapi suggestion kita ialah, let's say macam SPP, untuk surat kebenaran penggambaran, macam you just bagi tahu je dekat kita you berada di mana, shooting kat mana dan sebagainya. In case something happen, boleh ada bantuan, dan kita sarankan ada insurance. It's all for good cause. Tetapi kalau tak ada lesen, macam mana kita nak letakkan dalam satu akta? It's impossible, kan? Dan saranan kami, lesen untuk YouTubers ni bukan untuk YouTubers yang buat makeup ke, packing boxes, unpack box ke, atau perkara-perkara lain, tutoring ke, tak ada. It's just for content provider. Nama ni pun akta content kreatif, just for content provider. And kita fikir, our suggestion is untuk 10,000 ke bawah subscriber, it's free license. Tapi you bukalah enterprise, Untuk 10,000 above, is 200.
and you buka enterprise, why? Because ada dana-dana kreatif. Jadi bila ada dana kreatif and then you ada enterprise, duit you keluar masuk kan dia orang kata apa, nampak clean lah, clean. Dan when you have the license, of course lah, macam kita fikir lebih besar lagi, iaitu untuk adakan bengkel-bengkel ke, untuk bengkel pengarahan ke, how to shoot dan sebagainya. And then let's say buat festival, things like that, because industri ni dia kena expand, dia tidak boleh muncul or divided, walaupun kita different platform, but namanya atas creative content, we should be together, because a lot of things yang kita boleh buat to expand the industry. Ya, dana tu semua wujud. Namanya pun dana kreatif, dana industri kreatif, ya. Sewajarnya apabila dana itu adalah dana industri kreatif, sewajarnya kenalah ada lesen, ya. It's best like that because it is funds for creative content. Okay. Ya. Jadi macam saya kata, bila kita nak letakkan bawah satu akta, agak pelik bila you tak ada lesen, you see. Tetapi kita tak pukul rata untuk semua YouTubers. Macam kalau YouTubers yang buat bengkel kereta ke, ataupun dia punya business ke, saya tak minta pun diorang ambil lesen. It's just for creative content. Namanya pun akta untuk creative content, you see. So this is the platform. So ini untuk kita punya rights. Dia tak ada kaitan pun saya nak suruh semua orang pula. And then we try to make it easy for everybody. Macam kenapa kita kata 10,000 ke bawah, Fiz? Because 10,000 ke bawah, kita tahu nak naikkan 1,000 subscribers not easy, and you have to reach about 4,000 hours, right? And 10,000 ke bawah tu, pada kita, let's say you nak shooting, walaupun untuk 5 minutes ke 10 minutes ke, but if you have some funds, kan, ia akan memudahkan perjalanan planning you untuk shoot your content, you see, kan. So that's the reason why. Tapi kalau you tak ada lesen, you duduk dalam, macam mana kita nak cover you dalam akta? It doesn't make sense, ya. Ya. Ya, jadi semua orang marah dengan saya faham. Sebab saya sendiri pun upset sebab media report tu dia tak tulis pun yang saya kata 50,000 yang dikatakan YouTuber kena bayar kepada Finas untuk lesen Finas adalah mengarut, adalah satu tuduhan yang tidak bertanggungjawab dibuat oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Kalau lesen saya ada Timah Tinggi Pictures, Sdn Bhd. Okay. Saya boleh produce filem, TV, iklan, infotainment, magazine, whatever not. So, saya pergi Finas, saya tunjuk saya ada 50,000 paid up capital hanya dalam bentuk dokumen saja. Dan saya minta lesen untuk Finas, dari Finas, dan saya dapatlah lesen untuk penggambaran, saya dapat lesen untuk distribution, dan saya dapat lesen untuk pameran, iaitu tayangan. Arus perdana lesen yang saya bayar adalah 2,500. So mustahil lah YouTubers kena bayar 50,000 lebih daripada kita orang pula. It's like tak boleh brain tu, kan. Dan kalau lah lesen tu 50,000, you ingat saya nak buka mulut nak sarankan, saya sarankan untuk ambil lesen Finas kepada YouTubers. Ingat saya nak buka mulut, buat apa nak bunuh diri, gila. It doesn't make sense at all. Itu spin tak apa-apa, tak faham lah. Itu jahat. Tapi saya upset lah. Saya upset statement saya tentang itu tak keluar. Dan perancangan kita untuk supaya satu akta konten kreatif diwujudkan itu, berita tu tak keluar. Yang lain saya cakap tu keluar, yang berita tu tak keluar. Betul? Saya memang ada menegur sikap. Masih menegur sikap. Sebab perkara ni dah berlarutan lama. Dan saya perhati.
Dan saya tak boleh pula diamkan. Saya tak boleh diamkan. Saya kena tegur. Di mana kita punya karya-karya konten kreatif kita, memang ramai YouTubers ambil, cincang, edit, letak dekat dalam dia punya YouTube channel. Yang ambil filem seketul, gedegang. TV drama, gedegang. Dia tak ada conscious. Dan orang balun saya cakap, Kak Ellie ni, dia tak faham, dia kena belajar YouTube, dia kena ambil kursus. Kena tekan butang report. Sekarang ni, masa you all buat kepada sesiapa yang buat perkara ni, ini adalah rompakan. Rompakan. Bila kalian buat ni, kenapa you tak tekan you punya butang report? Iaitu, kita punya conscious kita punya sikap kita punya maruah, kita punya integrity. I'm sure kita semua dibesarkan cara baik-baik oleh ibu ayah kita. Kalau yang tak baik tu kita lah, kan? You know it's not your property, it's not your content, bukan hasil kerja kamu, tapi kamu buat. Dan itu salah tau, itu salah. Dan itu mendatangkan kerugian pada kita. I tell you how it works dengan filem maupun drama. Bila satu-satu produk itu nak dikeluarkan, penerbit syarikat perfilman, dia hire marketing team, and then diorang ada marketing planning. So hanya teaser yang akan diselect oleh penerbit, diedit oleh editor, kemudian dia keluarkan teaser dulu, lepas tu dia akan keluarkan trailer pula, yang mereka pilih. And trailer maupun teaser akan dibawa ke stesen-stesen TV untuk tujuan promosi. Begitu juga untuk tujuan promosi dengan media. Ya. Tetapi bila filem tu keluar, and then suddenly filem tu ada dekat YouTube channel orang lain, kau rasa rugi tak producer tu? Rugi. Because itu karya. If you do the same thing, you punya karya, orang curi, orang rompak, you tak upset. So these are the things yang saya tegur. Dan saya tak bolehlah membiarkannya. Sebab itu saya kata dalam akta konten kreatif ni, kita nak menjaga hak-hak karya pencipta lah, apa yang mereka dah usahakan selama ni. So kita kena protect. Memang dalam akta Finas, section 920 ada dia kaitan dengan Kementerian Dalam Negeri, KDN. Tetapi itu under akta Finas. Yang kita nak hadirkan adalah akta konten kreatif, di mana ia akan berkait untuk menjaga karya-karya semua yang di dalam bawah payung besar ni. Of course dia akan berkait dengan SKMM, Suruhanjaya Komunikasi Mata Media. Sekarang ni dia Suruhanjaya SKMM, Akta 1998 Section 233. If you do such a thing, kita boleh report. Kalau macam ada kata-kata yang memburuk-burukkan, kita boleh report. Saya bukan nak menakutkan kamu, but you have to know undang-undang. Because these are the things yang protect the karya lah, kan? So apa yang kita nak buat dengan akta konten kreatif ni, nak memperketatkan lagi supaya tidak ada berlakunya cita rompak online dan sebagainya. Begitu juga dekat platform e-dagang dan sebagainya. Dan kita ada juga Telegram. Kita tahu filem-filem ni ambil daripada Telegram. Lepas tu kehadiran website-website hantu. Atau tahu server ada dekat, konon-konon ada dekat US lah, dekat Australia lah, dekat negara-negara lain. Padahal kau duduk Puchong. Kan? Padahal kau duduk Puchong, Batangkali, Suruhanjaya ke mana ke. Suruhanjaya tak kot. Kan? Ke you duduk mana negeri lah, mana-mana ceruk lah. So ingat, kita tak tahu macam nak buat. Aku boleh cakap SKM, potong dia punya domain. But these are the things yang kita akan buat untuk memperkasakan lagi protecting karya-karya mereka
pembikin-pembikin yang duduk bawah payung besar konten kreatif ini. Dan seperti saya kata, termasuklah YouTubers yang buat karya konten kreatif, ya. Dan kita akan fight untuk royalty, kita akan fight untuk keselamatan, ya, security dan sebagainya. Dan perkara-perkara begini, bila kita nak buat satu akta, ia memang akan ambil masa. Yes, kita memang bercadang untuk bawa resolusi kita kepada kementerian. Alhamdulillah. Ya. It is a resolution, tetapi untuk membuat akta tu, of course dia akan mengambil masa lah, Fiz. Dan of course kita akan panggil wakil-wakil dari site site digital platform ni kan. But recently menteri dah bagi assurance yang tak perlu bayar lesen untuk YouTubers, dan be it lah. Itu kata menteri, kita akulah, because diorang yang kerajaan macam kita adalah kumpulan, kita bukan persatuan pun kan, tapi kita ada satu kumpulan yang kita dah berada dalam seni dalam masa more than 20 over years. Dalam kumpulan kita pun kita ada lawyer dan sebagainya yang dia adalah seorang pelakon, pengarah, dan dia telah menjadi CEO dalam satu syarikat filem sebelum ni. And then dia ada dalam CCIG, and dia adalah seorang lawyer. You see? So kita go through banyak dan kita kena duduk dengan cyber security, pihak SKMM, KDN, MyIPO dan sebagainya. Dan kita kena harus melalui series demi series. Kita kena check secara thoroughly lah. Jadi apa yang kami akan buat adalah definitely lah wakil-wakil daripada platform digital kita akan panggil untuk mengetahui apa kehendak dan yang terbaik untuk pihak mereka, right? So kita akan sediakan dalam akta ini untuk masa hadapan, untuk digital platform. Walaupun sekarang ni tak guna, mungkin tahun 20-30 guna kan, tetapi kita dah siapkan di dalam satu payung. Maknanya clauses untuk platform digital content creator such as YouTubers ni kita tak guna pakai, tetapi dia ada di suatu hari kelak. Kalau kata nak pakai, dah ada. Kan, tak perlu lagi baru nak create lagi satu, because kita tahu untuk melaksanakan bukan mudah. Ia memakan masa. Jadi we just gonna put it there. Kalau tak pakai, it's okay. Tetapi klausa dah ada. Kalau nak pakai, it's there. Kalau nak perbaiki pada akan datang, mungkin saya dah mati, dah tak ada, dah meninggal. You know, anything can happen to our life dalam masa 24 hours boleh. It's there. Maknanya sebagai orang seni, kita dah melaksanakan. This is what we can do best for our industry lah, sebab due to kita punya ilmu, kita punya pengalaman, you must do something for your creative industry lah. So this is what we decided to do. Tak perlu, sebab menteri dah buat keputusan itu. Tak apa. Itu dia punya prerogative as menteri. Bila kita nak buat akta konten kreatif ni, kita tak fikir politik pun. Walaupun orang kata dia ni politik, saya nak kena bagi tahu dekat sini, penting untuk kita tahu politik, sebab politik itu akan menentukan hala tuju negara kita. So we need to know about politics. Tetapi itu tidak bermaksud kita akan jadi ahli politik kan? Betul. So kita kena celik politik lah, supaya kita boleh membezakan apa itu propaganda, apa itu persepsi, dan apa itu real politics. Kalau kita tak nak ambil tahu, maknanya kita menolak ilmu kan. Macam mana rakasnya politician, macam mana mereka nak bergaduh ke, itu atas mereka lah, permusuhan politik dan sebagainya. Tapi kita sebagai rakyat, kita kena tahu apa yang berlaku setiap masa dalam negara kita, sebab kita ada dalam keadaan
ketika ia terlaksana, ketika ia berlaku, peralihan kuasa dan sebagainya, kita adalah si saksi itu. Kita adalah pencatat masa, pencatat sejarah. Kan? Jadi kalau kita tak ambil tahu, macam mana kita nak tahu hak kita? Kan? Macam mana untuk masa akan datang? How do you plan for your children's future for the next 10 years or so? So pada saya, kalau kita tak nak ambil tahu politik, Fiz, kita menjadi manusia yang so ignorant, iaitu yang tak ambil kisah. Kan, ambil tahu politik tak semestinya you kena jadi ahli politik, you see. So ambil tahu politik tu penting supaya you tak kena game. Kan? Okey, menteri dah buat satu keputusan. Kita hormatilah keputusan menteri. Tapi macam kita, bila kita buat akta ni, kita tak fikirkan politik tu. Kita fikir untuk melindungi hak karya konten, kreatif konten. Kita fikirkan itu. Dan kita tidak ada niat pun nak membuatkan sesiapa rugi dengan saranan ini. Sebab kita tahu this act is going to be good for the industry people who produces creative content. Masa ketika kita ambil keputusan untuk buat akta komunikasi, akta konten kreatif ini, kita tak fikir pun bab politik ke dan sebagainya. Kita hanya memikirkan apa yang terbaik, solution untuk kita menangani permasalahan dalam industri kreatif kita, konten, dari segi konten. Cetak rompak yang berleluasa. Kalau dulu zaman VCD, DVD dan sebagainya, sekarang on digital platform sekejap je dah keluar. Kan, as we speak now, berapa banyak beribu-ribu kat luar sana sedang terjadi, you see. So kita memikirkan akta konten kreatif ni, kita nak membantu, we want to serve the people in the creative content. Sebab kita dah ada dalam industri ni, kita dah tahu sakit dia, perut dia macam mana. Bila kita buat pembikinan sesuatu karya, lepas tu kena cetak rompak, sakit dia macam mana. Dan baru-baru ni kawan kami, producer yang buat filem Ada Apa Dengan Dosa, dan juga Town Mall, Keluarga Iskandar juga mengalami masalah yang sama melalui dagang platform. Dia jual dengan harga RM1 kawasan. Kan? So kita tak memikirkan aspek-aspek lain. Kita memikirkan, akta ini harus kita wujudkan untuk kita selamatkan industri kita sebelum industri kita ni jadi ranap terus. Something must be done. Sebab kita ada ramai orang yang bekerja dalam industri. Kita ada tenaga pekerja yang besar dalam industri. So we have to save the industry. But like I said, bila you buat akta, dan sekarang adalah zaman terkini, dan adanya platform social media, dan ada creative content provider, you have to bring them in, and then you protect together, and then we can expand the industry. Industri kita kena pergi lagi besar, bukan lagi kecil. Kan, kita ni patutnya dah pergi level international dah. Kan, kita dah patutnya cross the globe, no? Kita bukan patutnya tahap jago kampung. Kita kena besar. Kan? So what are we doing? Kan? So tetapi macam saya katalah, Fiz, saya terkilang statement saya tu tak keluar tentang spin 50,000. Spin 50,000. Yang kononnya untuk cerita dongeng. Yang dikatakan YouTubers kena bayar untuk lesen. Yang tu memang, itu memang teruk lah. Itu memang satu benda yang macam, apa benda lah sampai teruk benar, sampai nak create something, penipuan macam tu. Dan saya dah terangkan, ia tidak keluar dalam media report. Media report pun tak keluarkan tentang akta creative content, kan. Saya kena perbetulkan keadaan ni. Saya kena bagi tahu keadaan yang sebenar, which saya ada tulis dalam saya punya Facebook, kan. Saya ada write up dan sebagainya. Dan it has got to reach people. Tetapi
macam saya katakan, kita buat akta konten kreatif ini untuk masa hadapan. So kalau sekarang tak pakai, 10 tahun pun tak pakai. Tapi ya 2030 ke 2040 ke, dia dah ada, dia dah siap kan. Mungkin pada masa akan datang dia, of course dia akan jadi lebih advance. Macam mana everything that is design keluar macam-macam model terbaru dan sebagainya. 2030, 2040 lagi tahap apa, you know. Dan ia akan dibuat pindaan atau lebih canggih lagi lah untuk akta tu. Tetapi I mean, it's not easy tau untuk buat akta kan. So might as well you put it now, just in case kalau ada yang berubah, kata okay lah, let's do this, you know, for the better sake of our industry kan. It's already there. Kita memang ada niat untuk jumpa dengan YB Menteri, ya, untuk kita serahkan resolusi supaya akta ini dilaksanakan, ya. Ramai yang kata, oh kenapa you tak tanya orang ni, kenapa you tak tanya orang ni. Now you have to understand, kita bukan persatuan tau, kita adalah NGO. NGO ni memang satu badan pendesak, you have to understand that, ya. Tetapi kita kenal pasti desakan kita adalah untuk membawa kebaikan untuk industri players, okay. And apabila kita melaksanakan satu akta ini, dia akan mengambil masa, ya. That is for the next level lah kan. Macam bila saya buat announcement tentang saya meminta supaya kerajaan kan, saya sarankan supaya YouTubers ini mereka haruslah ada lesen finas, itu first level. Next level is that you akan panggil orang-orang dalam digital platform and sit with you when kita ada brainstorming session, kita ada macam-macam lah pembuat dasar, kita ada pakar undang-undang dan sebagainya. It's not easy to make an act kan. Dan setelah itu akta ini akan masuk parlimen dan untuk dibahas kan, ya, dan akan dihandsupkan dan sebagainya. So it will take time kan. Kita memang buat perancangan untuk jumpa menteri untuk kita serahkan resolusi, meaning to say that we have this plans, ya. Tetapi saya tidak akan mempertikaikan keputusan menteri, sebab satu, kita hormat posisi dia sebagai menteri komunikasi, dan saya pun tak nak menyebabkan tekanan pada menteri, nanti orang kata menteri U-turn kan. So bila dia dah buat decision pada kami, okay, that's your call lah, because this is your kementerian, you know, we're not going to go against that, no? But kita akan meneruskan rancangan untuk akta ini supaya dilaksanakan, kerana ia baik untuk pemain industri. Okay, kita tak ada royalty. Tak ada royalty. Ini yang kita nak perjuangkan. Sebagaimana arwah Tan Sri P. Ramlee kan, dia tidak ada royalty kan atas karya-karya dia kan. So royalty dia dikutip oleh pihak lain kan. Jadi kita tak maulah nasib kita kena macam tu. Dah berapa puluh tahun lepas meninggalnya arwah Tan Sri P. Ramlee. Sebab apabila kita meninggal dunia, kerja-kerja kita masih di luar sana, ya, dia dapat dinikmati oleh masyarakat kan. Semoga ia membawa kebaikan. Dan kita harus ubah keadaan ini. Kita harus ubah supaya apa yang kita usahakan ia dapat hasilnya kepada kita. Royalty itu untuk anak-anak kita, you know. Seperti bidang muzik kan, you all ada royalty and it has been achieved. Kenapa bidang seni tak ada? Contoh, saya buat skrip untuk filem dan skrip saya dibeli oleh penerbit. Okay. Lepas tu saya kalau nak buat second part daripada tajuk filem itu, yang naskah saya adalah kreatornya, saya penulisnya, dan saya nak buat bahagian kedua dan saya nak pakai watak-watak yang sama dan saya akan kembangkan dengan watak yang lain untuk bahagian kedua. Saya nak buat trilogi ke dan sebagainya. Saya kena minta kebenaran pada syarikat penerbitan yang saya dah jual skrip tu.
Dan saya kena bayar portion kepada syarikat tu. Saya dah jual skrip saya. Dan bila saya nak pakai untuk watak-watak ni, saya nak create, saya kena bayar dia. Ataupun dia kata okay, jalan dulu, you shoot, you get it done, ya. Bila tayangan, bila kutipan, saya kena ada bayar portion juga kepada syarikat penerbitan tu. So dia tidak adil untuk kita, kan? Begitu juga macam kalau nak kira Malaysia punya standard, kita tak adalah 90% B40, 10% je yang make money, sih. Tapi kita 10% senang, 90% B40. No? So macam mana kita nak bantu keadaan kita ni? Macam mana? So kita yang kena buat lah, because kita yang duduk dalam ni, kita yang merasa, so we have to do something about it. Tak boleh jadi complacent, just biarlah, tak apalah. Tak boleh macam tu. Tak ada perubahan. Kalau macam dekat ni luar negara macam mana? Diorang ada dapat royalty ke? Ya. Yeah. Diorang ada royalty. Royalty untuk drama-drama, filem-filem ada royalty? Of course. Hanya dekat Malaysia Hanya tak di ada? Malaysia je yang tak ada. Okay. Jadi kita memang ketinggalan jauh. Ya, kita ketinggalan jauh. Dan perkara-perkara begini, bila kita cakap pasal royalty, mungkin stesen tak akan suka. Macam stesen adalah pembekal. Stesen-stesen TV dia adalah pembekal. Dan kita adalah content provider. Ya. So, saya director, saya writer. Okay, saya tak berlakon lah. Kalau saya dah buat dua kerja ni nak berlakon, buat apa bagi orang lain lah, kan? Then you buat karya. So saya producer lah juga, katalah. Okay. So saya dah jual kat stesen TV. Stesen TV dia adalah pembekal. Dia bukan ambil you punya karya untuk tayangan dan bagi balik pada you. Dia ambil terus. You see? So you terus hilang you punya hak. Okay. Hak cipta hanya bila you buat filem. Penerbit itu ada hak cipta tu, kan? Tetapi kalau kita produce untuk TV, drama, semua tak ada. tak ada. So this has got to change lah. Perkara begini harus berubah lah. Kalau ulang-ulang, ulanglah. Berapa kali 100 kali ulang pun you tak dapat apa-apa lah. Kan, sedangkan masuk iklan dan sebagainya, dan of course setiap kali stesen TV tayangkan, dia akan dapat bayaran yang berulang-ulang daripada pengiklan dan sebagainya. Tapi kita one off lah. Sebab tu kadang-kadang rasa macam saya tulis beria-ria ni, lepas tu dia one off. Tak. Dia one off. Jadi macam unless kalau filem you are the producer, then you own your film. Baru you ada intellectual property tu, baru you ada IP content tu, kan? Tapi kalau you director untuk filem lain, maknanya penerbit tu bukan you, then you one off lah. Sama lah dengan skrip, one off lah, kan? Jadi sampai bila pun kita macam ni lah berpuluh tahun. Kalau ada lagi 100 tahun sebelum dunia ni kiamat dan hancur, dia akan jadi begitu kalau tidak ada usaha untuk meningkat nilai. Untuk jaga karya yang dicetak rumah tu sangat penting lah. Sangat penting kan, sebab ada producer pun dia tak sedar tau dia punya filem ataupun drama TV dia dah ada dekat YouTube channel orang, orang lain. So berdasarkan pengalaman, memang banyak ke benda tu berlaku? Sangat banyak. Sangat banyak. Sangat banyak. You tekan je nama satu filem, you akan tengok berapa banyak dekat YouTube channel orang. Ya. Sebab tu saya kata bila kita nak buat satu akta ni, you bukan shot sendiri. You see? You kena tie up dengan agensi-agensi kerajaan, of course dengan Finas, dengan Kementerian Multimedia, Komunikasi Multimedia, dengan KDN, Kementerian Dalam Negeri, MyIPO tentang intellectual property, PDRM, semua
semua side lah supaya kita make sure betul-betul ada penguatkuasaan yang lebih kuat. Sama juga macam dengan SKMM pun kita minta supaya diperkasakan dia punya akta itu. Setakat ni dia ada section 233 di mana kalau ada kata-kata jelek, menghasut, membawa kepada chaos yang boleh mendatangkan perasaan benci, boleh dikenakan akta itu, iaitu akta SKMM 1998 section 233 kan. Kita hanya perlu report je kita hanya perlu report dan kita boleh walk in ke SKMM ataupun go to dia punya website, minta mereka menjalankan siasatan kan. So now kita memang kena serius, kalau tidak industri kita jahanam. It's not going anywhere kan. Macam saya kata, kita patutnya kita dah mesti ada penambahbaikan untuk semua permasalahan dalam industri kreatif. Yelah, bukan orang industri seni je kan, macam-macam orang komplain kan. Tak apalah dia orang nak komplain, kita buat penerangan lah, kita bagi kita punya explanation. Sebab kita dah buat explanation tu semasa PC tapi dia tak sampai. Tak apalah, pada saya itu dah berlaku, itu pilihan media, dia dah terjadi dan saya kena cari jalan untuk explainkan macam mana yang saya buat dengan Hafiz sekarang kan. Jadi kalau orang industri seni nak komplain, saya terima pasal kita terima pendapat orang, kita kena dengar apa orang nak tahu kan. So we accept. Namun kita sendiri tahu hala tuju apa yang kita nak laksanakan untuk industri kreatif ini. Macam saya kata, saya bukan berseorangan, kita ada team kan. Dan dalam tim kita pun kita ada pasukan peguam dan sebagainya dan kita akan bekerjasama dengan agensi kerajaan dalam membenteras berkenaan dengan cetak rompak digital kan. Begitu juga akta ini kita nak laksanakan, kita harus bekerjasama dengan pihak KDN, SKMM, PDRM, IPO dan sebagainya. Dan dia ambil satu proses yang agak lama sebab kita nak meneliti, menilai, memikir jalan yang terbaik, keputusan yang terbaik kan. Dan kita tidak akan duduk seorang atau berdua, kita harus melibatkan ramai pihak daripada industri kreatif itu sendiri. Dan kita harus melaksanakan forum-forum kerana ini melibatkan masa depan industri kreatif kan. Tetapi ini adalah langkah step yang pertama, dan kita harus pergi dengan resolusi dululah kepada kementerian tu bagi tahu perancangan kita kan. Dan step-step yang seterusnya, insyaAllah. Saya minta maaf atas kekeliruan. Saya minta maaf membuatkan ramai susah hati. Saya tak ada niat untuk menyusahkan mana-mana pihak. Saya tidak ada niat untuk menyusahkan YouTubers. Saya membuat saranan untuk YouTubers yang membuat konten kreatif saja, macam drama dan sebagainya. Bukan untuk semua YouTubers bayar lesen, tidak. Hanya content creative provider. Saya nak letak dalam satu akta. So bila tak ada lesen tu macam pelik, you know. So you tak ada data, you know. Dan macam mana you nak cover insurance dan sebagainya if you're not licensed. See, because this is an act akta. Okay, saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum.